Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita semua sudah ketahui bahawasanya dalam kita melaksanakan, mengamalkan, menjalankan ajaran Islam, kita haruslah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, merujuk kepada hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadilla ma tama'asantum bihima kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua perkara yang mana mustahil kalian akan sesat selagi berpegang dua perkara tersebut, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kita sebagai orang awam, untuk faham Quran, untuk faham hadis, untuk faham ilmu ajaran Islam, mesti merujuk kepada ulama. Sebab tanpa ulama, mustahil kita akan dapat mengenal isi Al-Quran, mustahil kita dapat mengenal apa yang halal, apa yang haram. Antara ulama-ulama yang sudah diakui dalam dunia Islam adalah ulama-ulama yang duduk di bawah satu naungan, yakni naungan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terlebih awal kita sentiasa kena faham, di bawah bumbung Ahlu Sunnah wal Jamaah itu banyak ulama-ulama yang ada di dalamnya. Sebelum kita membincangkan tentang ulama-ulama yang ada di dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, terlebih dahulu, apa yang dimaksudkan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Daripada mana dapat istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini? Secara ringan dan ringkas kita akan ulang-ulang dan terus mengulang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhi yanalunahum thumma alladhi yanalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia yang kalian nak tanya, nak rujuk tentang Islam. Macam mana nak makan, macam mana nak mandi, macam mana nak cerai, macam mana nak kahwin, macam mana nak cari duit, mengikut syariat Islam, sebaik-baik manusia yang kalian boleh rujuk, kata Nabi, khairun nas qarni, orang-orang yang hidup di kurun aku. Thumma alladhi yanalunahum, ataupun kemudian generasi kurun setelah itu. Thumma alladhi yanalunahum, kemudian generasi kurun setelah itu. Di sini Nabi menyebut 3 kurun. Kurun Nabi, kurun setelah Nabi, dan kurun setelah kurun tersebut. Kurun Nabi kita gelar sahabat. Setelah sahabat, sahabat ni di kurun Nabi. Setelah kurun sahabat, kurun tabi'in. Setelah generasi tabi'in, ada lagi satu lagi generasi tabi'in. Jadi kalau tabi'in, dia jumpa sahabat, tapi tak jumpa Nabi. Tabi'in, dia tak jumpa sahabat, tapi dia jumpa murid sahabat, yakni tabi'in. Jadi di sini ada 3 kurun, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita berbicara tentang kurun, satu kurun ada berapa tahun, tuan-tuan? 100. Jadi kalau 3 kurun berarti 300. Jadi Nabi berpesan, kalau kalian nak memahami Quran dan hadis, Quran dan sunnah, Nabi dah bagi satu waranti. Ikut di kurun aku sahabat, atau tabi'in atau tabi'in.
Sebab itu kenapa kita mesti cari alasan ibadah kita merujuk kepada explanation, keterangan 3 generasi ini. Dan ini dipanggil generasi awal lah daripada syariat Islam. Sebab itu mereka ni digelar ulama salaf. Salaf tu kalau dalam bahasa kita ulama awal. Ulama awal. Jadi 300 tahun yang awal ni, ulama yang lahir di generasi ini ada jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk faham sunnah Nabi, kenalah ikut jamaah ulama, orang-orang yang Nabi bagi jaminan ini. Faham tuan-tuan? Sunnah Nabi difahami oleh jamaah dalam 300 tahun range ni. Jadi wujudlah istilah sunnah wal jamaah. Siapa yang duduk bawah 300 tahun ni, jadilah members of sunnah wal jamaah. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Okey tuan-tuan, kita biasa dengar ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah datang daripada mana? Datang daripada sabda Nabi tadi itulah, khairun nas qarni thumma alladhi yanalunahum thumma alladhi yanalunahum. Baik. Yang duduk hidup 300 tahun ke dalam ni, bawah ni, ada garanti lah. Antaranya yang kita boleh rujuk 4 mazhab yang terbesar. Dia mazhab bukan 4 je tuan-tuan, berpuluh. Tapi yang masih ramai pakai, yang diterima pakai, banyak orang pakai, 4 ni lah. Pertama, Imam Abu Hanifah. Dia lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. 150 dia meninggal. Masih bawah 300 tak? Masih. Kita nak tengok valid tak valid atas dia ni bawah 300. Yang kedua, ikut seniority, Malik bin Anas, mazhab Maliki. Yang tadi mazhab Hanafi, yang kedua Maliki. Maliki ni dia lahir 93 Hijriah, meninggal 179. Masih bawah 300? Ada warranty? Ada warranty. Yang ketiga Syafi'i lah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Sulaiman bin Syafi'i. Dia lahir 150, meninggal 204. Masih warranty? Yang keempat Ahmad bin Hanbal. Dia lahir 164, meninggal dia lahir 164, meninggal 241. Masih dalam warranty? Jadi keempat-empat mazhab ni masih sunnah wal jamaah ke tidak tuan-tuan? Masih. Jadi hati-hati dengan kefahaman selain mazhab Syafi'i bukan sunnah wal jamaah. Faham tuan-tuan? Ini yang kadang-kadang kita keliru. Kita masih selamat lagi. Kadang-kadang ada amalan yang kita pakai itu bukan daripada mazhab Syafi'i, tapi kita masih terselamat disebabkan ada lesen sunnah wal jamaah tadi. Hanafi masih mengiyakan, Maliki masih mengiyakan, Hambali masih mengiyakan. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid, orang solat pakai kopiah. Jarang kita tengok setiap kali nak solat semua pakat tolak kopiah naik ke atas sampai ubun-ubun. Perasan tak? Ada orang buat tak? Solat macam tuan pakai tu. Itu kalau orang biasa solat dalam keadaan begitu kan, itu dahinya fully kena ke tertutup sikit dengan kopiah? Mesti tertutup. Mazhab Syafi'i mutlak batal solat. Habis macam mana orang yang solat dengan berserban? Faham tak kan? Kalau serbannya tak betul-betul di-adjust, mesti kena tutup. Mazhab Syafi'i batal. Habis macam mana solat kita? Masih selamat, alhamdulillah. Adalah fatwa-fatwa daripada Ahlussunnah jemaah yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, masih sah walaupun tertutup dengan pakaian. Yang ini satu. Contoh lagi kita ambil sebagai contoh. Selalu saya ulangkan, menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada arwah. Kita biasa buat tak di tempat kita? Biasa. Imam Abu Hanifah dia kata bid'ah. Malik bin Anas dia kata bid'ah. Imam Syafi'i dia kata bid'ah. Ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi biasa dengar kan? Bid'ah. Dalam mazhab Syafi'i ada satu ulama mahir dalam bab Quran, Ibnu Katsir pun kata bid'ah. Ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dalam bab hadis, Ibn Hajar Al-Asqalani pun kata bid'ah. Dah berapa dah ni? 4. Daripada 4 dah berapa cakap bid'ah? 3. Siapa lagi yang belum? Tak apalah saya sebutkan. Ahmad bin Hanbal kata tak bid'ah. Sebab dia merujuk kalau ada orang meninggal kita bayar hutang, yang meninggal settle tak dalam kubur? Settle. Hati-hati bab hutang. Nabi pernah ada jenazah datang tanya, ada hutang? Tak ada. Nabi solatkan. Ada hutang? Ada. Ada yang nak bayar? Ada. Nabi solatkan. Datang lagi jenazah, ada hutang? Ada. Ada yang nak bayarkan? Tak ada. Nabi tak nak semayangkan. Berarti dia dah meninggal, dah habis urusan dekat dunia. Tapi yang hidup bayarkan hutang dia. Settle? Settle.
Merujuk kepada hadis tu, Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa, berarti kita yang baca Fatihah, mudah-mudahan dapat pahala Fatihah, kita hadiahkan kepada dia sampai. Okey tuan-tuan? Baik. Jadi nak tak nak terpaksa menerima mazhab-mazhab lain. Hati-hati kalau tak sama dengan kita tuduh dia salah. Tadi. Betul tak kan? Yang ini paling banyak sebab syaitan pernah berjanji dalam Al-Quran. Kata syaitan, qala, Allah masukkan, kalau bahasa saya lah, screenshot kata-kata syaitan masuk ke dalam Quran. Bukan kata-kata syaitan, kata-kata iblis. Qala fabima la aghwaytani. Ya Allah, ya Tuhanku, disebabkan kau dah sesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan buat manusia ni buat dosa tak rasa dosa. Apa dia dosa manusia buat dia tak rasa dosa? Bila nampak orang lain je dengan dia, ni tak betul, ni salah, ni sesat. Yang ni kena hati-hati. Sebab setan memang setan. Betul tak kan? Dia suka buat perangai macam tu. Baik. Baru sampai tajuk ni. Dia tapi selalu yang buat tuduhannya tu YouTube ni yang orang popular, ustaz-ustaz popular. Sebab tu kita katakan, para ulama mengatakan, kalian jangan duduk di tengah-tengahnya perselisihan para ulama. Faham? Sekiranya kalian duduk di tengah-tengahnya perselisihan para ulama, seperti mana kalian duduk di antara dua belah mata pisau. Kalau gunting, bila kita duduk kat tengah-tengah ni, main letak jari, kalau dia terkatup, apa jadi? Apa jadi kita? Terpotong. Mereka berhujah dengan ilmu dia. Faham tuan-tuan? Jadi kita kena, orang awam ni kena hati-hati sebelum kita nak blame sesuatu. Memang itu bukan mazhab Syafi'i, tapi belum tentu dia jatuh sesat. Faham tuan-tuan? Contohlah kita katakan, mazhab Syafi'i, kalau kita baca Fatihah dalam solat, baca bismillah ke tidak? Baca. Dan kita dididik baca. Dan bahkan mazhab Syafi'i mengatakan bismillah ayat pertama. Pertanyaannya, apakah itu sepakat semua ulama sunnah wal jamaah? Tidak. Kita dah tahu, Hanafi dia kata baca tapi pelan. Maliki tak boleh baca. Hambali rakaat pertama boleh baca. Bila kita tahu information jiran sebelah kita ni, kita tak akan terjebak menembak. Faham tak tuan? Sesat ni, tak betul ni. Tahu tak? Dulu terjebak tak kita kalau nampak orang buat macam ni? Sesat tu. Betul tak kan? Sebab kita tak ada ilmu. Bukan maksudnya saya, yang ini siapa punya mazhab? Malik bin Anas. Mazhab Maliki. Genggam, keluarkan jari, lepas tu gerak. Nanti ada beberapa jari hantu, ibu jari, gulung, ini naik turun. Ada genggam, ini buat bulat. Macam-macam dalam mazhab Maliki. Macam-macam. Jadi kita kena hati-hati merujuk kepada media sosial. Sahabat saya lah, dia orang Indonesia. Hati-hati dengan media sosial. Dia boleh jadi media sosial, dia katalah. Jadi hati-hati. Nak tak nak, belajar mesti melalui guru. Merujuk. Baik. Okey. Susah nak masuk corner ni, susah ni. Kita cerita bab akad nikah. Yang agak panas 2-3 hari ni. Okey. Sebelum tu, tidak menyalahkan sesiapa. Saya sebagai orang awam, kita ni jangan sampai terjebak, jangan buat dosa kering. Okey? Jangan buat dosa kering. Dosa kering ni apa? Tumpang sekaki, kita tengok, kita faham dan kita terus buat judgement. Betul tak kan? Semua lepas tengok video 1 jam, setengah jam, terus buka table, buka fatwa terus. Yang ni kena hati-hati. Tuan-tuan, think about profit. Orang tu dia berniaga dapat untung 10,000, tapi expenses dia 9,900. Ada orang berniaga dapat 1,000, tapi dia punya modal RM1. Mana yang untung banyak ni? Yang pertama untung, yang profit 10,000 ke? Kasar 10,000 ke? Yang 1,000? Yang 1,000. Kita kena hati-hati. Banyak pahala tapi banyak juga dosa. Tidak tak? Jadi hati-hati juga dari sudut beribadah, memang nak dapat pahala. Hati-hati juga dosa yang kita tak sedar. Yang ni juga hati-hati. Sebab ini mainan setan. Okey tuan-tuan? Baik. Kita cerita bab ijab kabul.
menurut 4 mazhab. Okey, biar aman sikit lah. Ijab adalah offer. Qabul, accept lah. I offer, you accept. Betul tak kan? Kalau dia tak accept, tak jadi transaksi tau. Okey tuan-tuan Okey. Dalam 4 mazhab, keempat-empat mazhab sepakat ijab qabul mesti dilaksanakan dalam satu majlis. Sama ada majlis tu di rumah, di masjid, di hotel, di apa, mesti di satu tempat tu. Okey tuan-tuan. Contoh, pengantin lelaki, calon pengantin lelaki, aku nikahkan kau fulan bin fulan. Dia tak jawab, kemudian pergi masjid, dia jawab dekat masjid. Tak sah. Ini keempat-empat mazhab kata tak sah. Jelas tuan-tuan Keempat-empat mazhab kata tak sah. Alright. Tetapi masuk bab yang kedua, ijab qabul, yang mana ketika jarak offer, aku nikahkan kau dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya sekian. Bila habis sekian, jarak di offer dengan jarak di accept tu, ini yang jadi masalah. Betul? Ada ulama kata tak boleh ada gap. Maksudnya, aku nikahkan kau dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya sekian tunai, aku terima nikahnya. Istilah dia macam itulah. Tuan-tuan faham Tapi hati-hati juga, tak ada gap ni bukan langsung tak ada ruang langsung. Seperti contoh macam ni. Ini banyak kat Indonesia pun ada saya nampak. Aku nikahkan kau fulan bin fulan dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya sekian tunai, aku terima nikahnya. Bukan macam itulah. Itu bukan tak ada gap, itu gelojoh. Faham? Itu gelojoh. Dia tak ada gap. Dia namanya gap tu, dia ambil nafas masih okey lagi. Tapi orang kadang-kadang ambil nafas tu masih okey. Kadang-kadang sampai terkeliru, kena senafas. Betul tak kan? Dia bukan senafas. Dia satu majlis, satu lafaz. Dalam satu conversation tu kena settle kat dalam tu. Okey. 3 mazhab kata it's okay. Ada gap. Gap yang panjang is okay, ada gap. Okey. Saya bincangkan yang kata ada gap dulu. Yang tak ada gap nanti, faham gap Jarak waktu. Okey. Dalam 4 mazhab, okey, 3 mazhab tidak ulama Hambali dan Hanafi tidak mensyaratkan ijab kabul harus disegera selama ijab kabul masih dalam majlis. Maksudnya, contoh macam ni. Hanafi Hambali, aku nikahkan engkau dengan fulan, aku nikahkan engkau fulan bin fulan dengan mas kahwinnya tunai. Yang pengantin lelaki ni dah berpeluh lah. Faham? Jadi dia tak jawab lagi. Dia faham tuan-tuan? Ada gap tak tu? Dia duduk lagi berpeluh-peluh lap ni, betul tak kan? Tarik nafas. Kemudian dia baru nak sebut, dia diam lagi. Betul tak kan? Menggelabah ni. Menggelabah. Nak sebut, diam lagi. Ini biasa pertama kali kahwin lah. Cuba yang kali kedua. Dah cuba belum? Ini biasa yang pertama kan. Lepas tu baru dia jawab, aku terima nikahnya. Ada gap. Hanafi Hambali dia kata sah. Selagi mempelai, calon mempelai tak buat urusan lain. Faham tuan-tuan? Tak buat urusan lain. Maksudnya dia tak pergi minum, dia tak pergi kencing, dia tak pergi mana-mana. Tak. Dia masih dalam majlis akad nikah, cuma dia ambil waktu. Faham tak kan? Panik ke, pitam ke, apa ke, dia tengah ni. Tengok pak mentua misai gulung bang, hari tu. Dia ketak. Tuan-tuan, orang yang ada darah gubra, Gabra ni tuan-tuan tahulah. Bila dia bertiga atas table, dia mufti, grand mufti bang. Lebih 3 orang je bang, dia datang gabra dah. Ini kita kena faham. Jadi mazhab Hambali, Hanafi, kita dah bincangkan sejarah diorang tadi. Dia kata sah tak sah? Kalau ada gap sampai 1 minit, 2 minit, dia menggelabah ke, berpeluh ke, apa semua ke, dia okey, contohnya, aku nikahkan kau fulan bin fulan dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya sekian tunai. Dia faham tak? Kalau yang ini Hanafi Hambali sah ke tak sah?
Kemudian dia jawab, aku terima nikahnya. Sah? Sah. Hanafi, Hambali. Tuan-tuan, Hambali ni, tuan-tuan boleh sanggah, boleh blame, boleh hentak mazhab Hambali ni, boleh. Tuan-tuan nak blame dia boleh. Tapi dengan satu syarat. Tuan-tuan kena masuk level mujtahid. Kalau kita ni level mujtahid, kita boleh blame mana-mana imam mazhab. Contoh tuan-tuan, Imam Syafi'i ketika umur dia 10 tahun, dia pergi ke Madinah. Dia daripada Mekah pergi Madinah nak belajar dengan ulama besar waktu tu, Imam Malik. Sampai pintu Imam Malik, ketuk pintu, yang keluar asisten Imam Malik. Asisten Imam Malik tanya, apa yang kau inginkan wahai budak kecil? Budak nak apa? Bahasa kita lah, ya gulam. Dia kata, aku nak belajar dengan Imam Malik. Asisten Imam Malik tengok Imam Syafi'i, budak kan, Muhammad bin Idris nak mengaji dengan Grand Mufti. Dia pandang sebelah mata lah. Apa kata asisten Imam Malik? Kalau nak ngaji dengan Imam Malik, tak payahlah. Balik dulu, ada kitab Imam Malik namanya Muwatta'. Baca sampai khatam dulu. Dan baru datang sini kita bincang. Apa kata Imam Syafi'i waktu tu baru 10 tahun? Kalau Muwatta', tak payah tunggu aku balik, tak payah tunggu aku baca. Sebab Muwatta' dah ada dekat dalam ni. Maksudnya dia hafal ke tidak Muwatta' tu? Muwatta' tu tak tebal bang. 2 kali ganda sejengkal ni dah. Kalau dengan tafsirnya sekali. Tanya, pertanyaan saya, ketika itu Imam Syafi'i mazhabnya apa? Ketika dia 10 tahun tu, guru besarnya Imam Malik, mazhab dia apa tuan-tuan? Malik kah? Tapi bila dia tumbuh jadi ulama sampai dia masuk kategori mujtahid, dia ada sanggah tak fatwa Imam Malik? Ada. Imam Malik boleh guna, maaf tak sedap dengar ni, boleh guna barangan daripada kulit yang terbuat daripada kulit khinzir. Imam Malik, mazhab Maliki boleh. Mazhab Syafi'i boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa Imam Syafi'i boleh sanggah Imam Malik? Sebab dia tadi dah sampai level mujtahid. Siapa mujtahid ini? Orang-orang yang menguasai 500,000 dalil. Faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dah hafal 500,000, then boleh qualify lah. Kita, maksud saya, kena tengok gelanggang lah bang. Okay. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi, balik-balik dia kata sah. Itu di mazhab mereka. Okay. Kalau kita jumpa macam tu, it's okay, no problem. Okay. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Fiqh al-Madhhabi al-Arba'ah, kitab fiqh 4 mazhab karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi, jilid keempat, ada dibincangkan bab ini. Kemudian ada satu benda ni. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya dengan satu kes, Ahmad bin Hanbal ni Hanbali lah. Orang tanya dia, ya Imam, bagaimana kalau satu majlis, ini rombongan lelaki, itu rombongan perempuan. Rombongan lelaki duduk sini, perempuan duduk sana. Rombongan lelaki, bakal pengantin lelaki ada sini ni. Lepas tu wakil rombongan lelaki pergi deal dengan rombongan perempuan. Wahai Fulan bin Fulan, wali dia lah, nikahkanlah anak engkau Fulan bin Fulan dengan lelaki Fulan bin Fulan itu. Kemudian wali dia, sama ada bapa dia yang sebelah sana tu, deal dekat sana, aku nikahkan anakku Fulan bin Fulan dengan lelaki tersebut Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya sekian. Lepas tu messenger tadi tu balik sini, bagi tahu dekat lelaki tu apa yang bapa pengantin tu bagi. Lepas tu dia kata, aku terima nikahnya si Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Contoh. Pertanyaan ini ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sah ke tidak ya Syekh pernikahan begini? Ada gap tak tuan-tuan? Ada. Dia bukan one to one lagi. Dia jadi mana? Dia ada mediator kan? Ada orang tengah. Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam kitab Al-Mughni, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernikahan tersebut sah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita cerita yang tak ada gap, ada tak dalam 4 mazhab yang mengatakan sah sekiranya qabul ada senggang waktu dengan ijab? Ada tak mazhab kata sah? Ada. Siapa tadi? Hanafi dan Hanbali. Jadi kalau ada dengar tak sah, ya tak sah, tapi bukan daripada mazhab Hanafi dan
Hambali. Baik, kita masuk yang tak boleh ada gap waktu. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat harus segera. Ada al-fawr, tak ada senggang waktu, tak ada pemisah, tak boleh ada pemisah. Kecuali ada senggang waktu yang ringan. Tahu ringan tuan-tuan? Dengan mas kahwinnya tunai. Dengan mas kahwinnya tunai, pengantin lelaki, aku terima nikahnya. Ada senggang waktu kan? Yang itu sah, tak ada masalah. Bukan dia fikir, dia nak ambil nafas, itu tak ada masalah. Okey? Tapi tak boleh panjang-panjang. Tak boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Syafi'i dan Maliki mensyaratkan harus segera. Namun, tidak ada masalah kalau ada pemisah yang ringan. Macam tadilah. Kalau ada pemisah yang ringan. Yang tidak dianggap pemutus conversation. Faham tak? Aku nikahkan dengan fulan bin fulan dengan mas kahwin sekian-sekian tunai. Aku terima nikahnya. Itu putus tak conversationnya? Tak, dia masih lagi satu conversation. Mazhab Syafi'i. Baik. Di sini pertanyaannya, dalam mazhab Syafi'i, dan juga sebahagian mengatakan ada gap. Seorang ulama yang bernama Syekh Abu Hamid, dia kata walaupun tak boleh ada gap, macam mana kalau pengantin lelaki tadi tu dia nak cakap aku terima nikahnya, dia tak langsung sebut aku terima nikahnya. Dia cakap alhamdulillah. Contoh, aku nikahkan nikah dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku terima nikahnya. Faham kan? Pengantin maklum, pengantin lelaki ustaz, betul kan? Dia tak langsung aku terima nikahnya. Macam mana status qabul yang ada hamdalah dan salawat ini? Dalam ulama yang membincangkan bab tak ada pemisah ni, tak ada jarak waktu ni, satu kata sah. Siapa tadi kata sah? Syekh Abu Hamid. Dia kata sah. Tapi kalau merujuk dalam fikih sunnah Said Sabit, tahu kan Said Sabit? Bukan Sadiq. Said Sabit, dia kata tak sah. Tak boleh cakap alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aku terima nikahnya. Said Sabit kata tak sah. Dia kena sebut terus aku terima nikahnya fulan bin fulan. Jelas tuan-tuan? Baik tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya salah ke yang mengatakan kalau ada jarak antara ijab dan qabul pernikahan tu batal? Salah ke tak salah tuan-tuan? Assalamualaikum. Nampak macam serius sangat. Tanya tak jawab tu risaunya. 1.45 kita tutup. Sabar je lah. Macam ni tuan-tuan? Salahkah? Contoh, aku tinggalkan nikah dengan fulan bin fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Yang pengantin lagi, dia ambil nafas, nak cuba, dia berhenti dan baru dia cuba. Salah ke, sah ke tak sah? Sah ke tak sah tuan-tuan pernikahannya macam tu? Sah menurut Hanafi dan Hambali. Betul. Kemudian ada orang kata pernikahan macam tu tak sah, batal. Betul ke tak betul? Betul juga menunjuk mazhab Syafi'i dan Maliki. Kenapa Syafi'i dan Maliki sama? Sebab mereka ni kan, dia punya sejarah kan guru dengan murid. Ada fatwa Imam Malik yang Imam Syafi'i juga setuju. Jadi tuan-tuan, untuk kita yang kita kena hati-hati. Tuan-tuan, kita tak ada masalah dengan perbincangan siapa Syafi'i, siapa Maliki. Yang kita bincang ni tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kalau kita terjebak, apalah kahwinkan orang ada gap. Betul tak kan? Kan tak sah nikahnya tu. Yang nikahkan ni buat bukan orang biasa-biasa. Faham tak tuan-tuan? Kita dah buat dosa kering ke tidak tuan-tuan? Dah. Contoh yang sebelah sana pula, apalah macam tak faham ilmu pula. Bolehlah kita nikah ada gap. Akhirnya umat Islam ni macam ni tuan-tuan? Gaduh. Sesuailah dengan satu fatwa ataupun satu slogan dalam satu jabatan yang baru dibangun di tempat kita. Apanya? Jabatan Netizen Negara. Faham? Benda boleh bawa gaduh, kenapa?
bawa bincang. Boleh gaduh, kita gaduh bang. Akhirnya, betul kan? Sekarang semua benda boleh buat gaduh-gaduh. Jadi saya bukan yang ulama kita respect, kita hormat mereka. Setuju? Kita respect, hormat kita. Tapi kita yang di bawah kena lebih bijak. Sebab syurga neraka, siapa yang bertanggungjawab syurga neraka kita? Yang bertanggungjawab kita ni ke syurga ke neraka siapa? Kita sendiri. Jangan kita senang untuk terpengaruh dengannya. Jangan ta'asub. Sebelum kita nak tahu sesuatu, kita betul-betul kena dapatkan explanation di sebalik itu, tuan-tuan. Dan saya minta maaf, pernikahan juga, jangan letakkan syarat-syarat yang tak perlu, yang tak wajib letakkan syarat. Dah lah syarat yang tak boleh nak diskaun dah. Contoh, sekarang mas kahwin paling rendah berapa bang? Tak pengalaman ustaz, belum kahwin lagi. Average tuan-tuan, 2,000 dapat. Hantaran. Paling rendah berapa? 5,000 kau boleh mimpi tak bang? Zaman saya tahun 98 tuan-tuan, RM100 lah. Hantaran. Hantaran. Mas kahwin Quran. Sekarang dapat lagi tak? Cukuplah tu, itu tak boleh nak direndahkan dah tu. Itu kena ikut juga. Betul tak kan? Jangan tambah benda-benda baru. Faham tak tuan? Dengan syarat-syarat yang memeningkan. Contoh, saya minta maaf ini selalu juga duk interview pengantin waktu nak nikah. Biasa lagi tak? Tanya mandi junub, tanya, betul tak kan? Tuan-tuan, benda ni kalau tak dididik, dia akan jadi sebahagian adat. Saya sebelum pergi ke Timur Tengah, arwah mak saya hantar saya pergi mengaji dekat Indonesia, pesantren. Dekat Jawa, dekat belajar dekat sekolah pondok. Tuan-tuan, ada satu adat orang Jawa, dia letakkan syarat. Ini kalau Mika kena tak tahu Mika lepas ke tak lepas. Sebelum kahwin, lelaki daripada wakil perempuan akan test Mika punya on ke tak on. Serius saya kata. Ada berani bang? Walaupun on bang, kalau kena check tak on bang. Betul tak kan? Ya, dia check benda tu. Dia letakkan syarat. Betul tak kan? Jadi, tolonglah syarat-syarat yang tak perlu jangan. Ini ada satu kes satu budak ni kena test baca Fatihah. Berpeluh, tak keluar suara bang. Tuan-tuan rasa yang lain-lain tu duk gelak tak? Gelak lah. Tuan-tuan, kita gelak tengok Fatihah pun tak lepas. Ataupun kita gelak gabranya budak ni sampai Fatihah pun tak lepas. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang dirasakan mak, bapa, keluarga si pengantin lelaki? Apa dia rasa? Mak dia cakap, ustaz, anak saya tu dah pernah hafal 10 juzuk Quran ustaz. Tapi dia memang gelabah. Tuan-tuan, sebelum ijab qabul kau tanyalah bang. Kan? Kau tanyalah bang, kitab munakahat. Kadang-kadang yang bertanya pun kadang-kadang kitab munakahat pun katam ke tak katam. Faham? Wallahu a'lam. Tuan-tuan dah katam belum kitab munakahat pernikahan? Wallahu a'lam ustaz. Betul tak kan? Ada hati-hati, jangan ada satu kes saya ceritakan. Ini cerita kelakar. Dah setengah jam saya tengok, kita rombongan kan. Pengantin ada, wali semua dah, saya kira mas kahwin semua yang dulang-dulang tu semua dah ada dah. Setengah jam tak akad-akad nikah lagi. Perut dah lapar ni. Dia bukan masalah risau, dah setengah jam. Saya bertanya lah, kenapa tak nikah lagi? Oh, mak andam tertinggal bantal tu. Tahu bantal? Kan pengantin lelaki kan duduk atas bantal tu. Tuan-tuan, ini adat orang kita ke? Mak saya kata dulu, jangan duduk atas bantal. Apa jadi kalau mak kita kata tu? Bisul. Macam mana pengantin kalau bisul nanti? Tapi pernikahan tu tertunda tak sebab bantal? Nampak ringan tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan, ingat hadis Nabi SAW, mudahkan urusan orang lain denganmu, Allah akan mudahkan urusanmu dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik-balik, tujuan kami berkata begini bukan suruh tuan-tuan convert pergi mazhab Hanafi, Hambali. Bukan. Faham tuan-tuan? Memperkasakan mazhab kita Syafi'i. Syafi'i boleh tak ada gap ijab dan qabul? Boleh ke tak boleh mazhab Syafi'i? Tak boleh. Maksudnya ringan lah. Ringan. Ingat, satu majlis, satu lafaz, satu conversation, bukan satu nafas. Faham? Bukan satu nafas, satu conversation. Mazhab Syafi'i boleh ada gap.
sikit. Betul tak kan? Hanafi, Hambali, dia punya gap sikit ke panjang? Panjang pun okey. Siap tak direct lagi, boleh ada orang ketiga lagi. Wakil lelaki pergi tanya dekat wali, wali kata aku nikahkan budak tu dengan anak aku fulan bin fulan dengan mas kahwin fulan. Wakil lelaki bagi tahu dekat budak pengantin lelaki, dia kata aku terima nikahnya begitu begini. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan pernikahan tersebut sah. Boleh tuan-tuan nak argue Imam Ahmad bin Hanbal, tapi saya nak bagi sikit sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia digelar Imam Darul Hadis. Imam pemimpin Darul Rumah Hadis-Hadis. Dia ni enjin searching, tuan-tuan. Tuan-tuan kan kalau Google tekan apa semua keluar kan. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan tanya je siapa hadis dia akan keluar. Sebab dalam riwayat dia antara satu-satunya orang yang menghafal hadis sebanyak alfu wa alfi hadis. 1000 kali 1000 hadis. Berapa bang? 1,000,000. Agak-agak engkau punya hadis sama macam Ahmad bin Hanbal, dan boleh argue dah. Betul tak kan? Jadi kalau kita tak setuju dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh tak? Boleh. Tapi hormat, respect. Kita tetap berkeras atau bertegas atau cuba belajar mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, hari ni orang kurang ilmu ke kurang akhlak, tuan-tuan? Contoh tuan-tuan, cuba tuan-tuan bariskan 100 orang yang dah akil balik. Agak-agak dalam 100 orang yang dah akil balik ni yang Islam, berapa orang yang tak tahu solat tu wajib? Agak-agak berapa orang je? Aku tak pernah tahu pula wajib solat ni. Daripada 100 orang tu, agak-agak berapa orang, tuan-tuan? 10? Betul? Di tempat kita ni tak ada. Betul tak kan? Tetapi cara orang hari ni nak dakwah orang yang dah tahu hukum solat, suruh dia orang solat dengan cara bagi lagi hukum solat tu wajib, tak solat kafir. Betul tak? Contoh tuan-tuan, saya tengah makan, nak makan ni, lauk habis, tinggal nasi je, satu periuk, lauk habis semua. Betul? Saya cakap dengan tuan, minta lauk tuan, nasi je ni, kembung aku. Okey ustaz, no problem. Tuan datang, dia bawa lagi 2 periuk nasi. Dia bukan tak bawa, dia bawa 2 periuk nasi. Tuan-tuan rasa mampukah aku tersenyum? Saya selesa ke tak selesa, tuan-tuan? Bahasa kasar, marah ke tak marah? Aku minta lauk, kau bagi nasi juga, nasi dah. Yang 100 orang ni tahu tak hukum solat tu wajib? Kita hentak dia lagi. Apa kau nak jadi? Tak solat. Apa yang dia rasa? Mereka bukan tak tahu hukum solat wajib tak wajib. Mereka memerlukan kasih sayang, akhlak, brotherhood, motivation untuk kita tarik mereka. Ini kadang-kadang zaman dakwah kita ni tak sama. Kita kaki betul. Kita ni memang keturunan Melayu, tapi banyak juga keturunan Arab. Banyak saya tengok keturunan Arab. Arab ni keturunannya hujung-hujungnya ada Syekh kan? Betul kan? Syekh Fulan bin Fulan, Syekh Muzaffar, keturunan Arab tak tu? Keturunan Arab. Kita pun sama, walaupun tak nampak Arab, tapi banyak keturunan Syekh. Tapi suka naik Syekh. Nampak lain macam je, hentam. Tuan-tuan, kasih sayang tuan-tuan. Ya, hormat menghormati. Ingat tak Imam Syafi'i mengatakan tentang tawaduk? Kalau jumpa siapa pun, kata Imam Syafi'i, tolong fikirkan orang tu lebih bagus daripada kita. Jumpa orang tua, kita kata dia dengan kita, dia lebih lama, lebih awal mengucapkan syahadah. Betul? Jumpa budak kecil, aku dengan dia, aku lebih awal buat dosa. Tuan-tuan, ataupun senang nak faham tuan-tuan, jumpa siapa pun orang yang namanya orang, tuan-tuan anggaplah dia tu ulama. Betul tuan-tuan? Bila kita anggap dia ulama, kita akan hormat tak? Itu dulu tawaduk tu. Sebab kadang-kadang hati-hati, ulama mereka punya tugas lain, kita orang awam tugas kita lain. Jangan terjebak dengan dosa-dosa kering. Okey tuan-tuan. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah sampai di sini dulu yang saya dapat kongsikan bersama. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.